Terasa trauma dan fobia juga memasuki wad perempuan Hospital Lotong ini. Apa tidak traumanya aku kerana di wad ini dan di katil nombor 9 itulah terlakar sejarah hitam yang menobatkan aku sebagai duda 15 tahun yang lalu. Orang yang sangat aku cintai dan sayangi telah mengembuskan nafas yang terakhir di situ, meninggalkan aku dan 4 orang anak-anakku, juga 4 orang menantuku dan seorang cucuku. Aku kepatahan sayap kananku untuk terbang ke angkasa luas. 2 hari sebelum musibah sedih terjadi, menantu lelakiku mencadangkan agar isteriku segera dibawa ke Hospital Lotong sebab dia khawatir darah dalam tubuh ibu mertuanya telah berkurangan. Namun, aku enggan turut sama. Jika boleh, mereka saja bawa isteriku ke hospital sebab aku sudah merasa jemu keluar masuk Hospital Likas dan Lotong. Baru kemarin kami keluar dari Hospital Likas, ujarku. Arwah isteriku juga ketika itu enggan mengikut cadangan menantu kami yang risau dan gelisah akan keselamatan mak mertuanya. Menantu kami ini adalah kaki tangan hospital yang berkhidmat di bahagian kecemasan. Sebab itu dia rasa bertanggungjawab atas kesihatan mak mertuanya. Semasa aku dan isteri meminta keluar dari hospital pakar rawatan kanser kemarin, kami sudah sepakat tidak akan ke hospital itu lagi. Sebab telah bosan dengan rawatan yang diberikan oleh doktor hospital, terutama kemoterapi yang tidak berkesudahan dengan jaminan kesembuhan itu. Doktor kata kemoterapi yang mereka buat itu hanyalah sekadar untuk melanjutkan hayat pesakit kanser sahaja. Justru, kata arwah isteriku, buat apa aku berkemoterapi? Lebih baik aku duduk di rumah menanti ajalku sampai. Atau abang carikan orang kampung yang bisa mengubati aku. Aku yang juga sudah hilang keyakinan pada doktor hospital, bersetuju dengan pendapat isteriku. Namun, menantu kami berkeras hati juga membawa isteriku ke Hospital Lotong untuk dicek kandungan darah dalam tubuhnya. Aku rayu dan nasihatkan isteriku untuk mengikut anak menantu kami yang beria-ria sangat itu. Tetapi isteriku pula membuat alasan bahawa dia tidak akan ke hospital tanpa aku menemaninya. Dia sanggup duduk bersama aku di rumah menanti ajalnya. Ketegasan dan keras kepalaku menggagalkan tindakan anak menantu kami membawa isteriku ke hospital sehingga berlaku sedikit selisih faham antara aku dan anak menantuku itu. Rin, tidak usah kau paksa mamamu. Jika dia tidak mahu pergi, jika ada apa-apa berlaku pada dia semasa ketiadaan bapa, kau aja yang bertanggungjawab ya, bentakku dengan tegas. Azrin terpaksa akur. Aku merasa terharu dengan kesetiaan isteriku kepada aku. Dia sanggup menggadai nyawanya daripada mengikut ajakan menantu kami ke hospital untuk dirawat. Jika aku tidak ikut sama, sedangkan itu untuk kebaikan dia semata. Ini adalah kerana kami telah sepakat untuk tidak ke hospital itu lagi. Setia benar isteriku kepada aku di penghujung hayatnya. Dia buktikan kesetiaannya kepada aku. Semoga Allah merahmati dan memasukkan dia ke syurga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada awal subuh hari Sabtu itu, entah kenapa pula hatiku berubah. Aku menuruti cadangan Yati, anak perempuanku, dan suaminya membawa ibu mereka ke hospital. Arwah isteriku juga bersetuju. Kami berdua langsung tidak membantah. Kami tiba di wad kecemasan hospital pada pukul 3 subuh. Doktor lantas memeriksa tekanan darah isteriku. Kandungan darah dan oksigen dalam tubuh juga diperiksa. Kerisauan anak menantuku tentang kekurangan darah dalam tubuh isteriku memang berasas dan benar belaka.
Tubuh isteriku hanya memiliki 4 pin saja darah dalam badan. Terasa kesal juga di hatiku kerana membantah cadangan menantuku 2 hari lepas. Langsung, doktor mengarahkan jururawat menyalurkan darah jenis AB ke tubuh isteriku. Mujurlah, ada bekalan darah jenis itu dalam tabung darah hospital. Isteriku direhatkan di wad untuk menerima darah sekurang-kurangnya 11 pin. Mataku pula terasa mengantuk dan tubuhku lemah sebab kurang tidur menjaga isteriku di hospital siang dan malam. Lantas, aku meminta kebenaran isteriku untuk pulang ke rumah merehatkan diri. Anakku Mahathir dan isteri serta Azrin dan isteri juga menyarankan agar aku pulang berehat di rumah. Mereka akan jaga ibu mereka di wad pada awal subuh sehingga ke siang nanti. Pertama kali bersemi di jiwa, oh sungguh indah, mekar mewangi serikan taman hati yang selamanya ini terbiar dalam sepi. Sekuntum cinta tersunting di hati, oh sungguh murni. Setiap ketika bagaikan mimpi indah bila saja berada bersama. Tersedar dari sebuah lamunan, rupanya berbicara sendiri. Kehadiranmu dan keindahan sesingkat sebabak mimpi. Sekuntum cinta layu tiba-tiba, oh sungguh hampa. Gugur berkecai kelopak bunga cinta, ku kutip semuanya untuk kenangan. Tersedar dari sebuah lamunan, rupanya berbicara sendiri. Kehadiranmu dan keindahan sesingkat sebabak mimpi. Sekuntum cinta layu tiba-tiba, oh sungguh hampa. Gugur berkecai kelopak bunga cinta, ku kutip semuanya untuk kenangan. Ku kutip semuanya kenangan. Sekitar pukul 7.30 pagi, aku menerima pesanan WhatsApp daripada anakku Yati yang menyatakan bahawa isteriku ingin berjumpa dengan aku.
Ada pesanan Mama mau bagi tahu bapa, ujarnya. Segera aku ke hospital dan mendekati isteri kesayanganku. Dia berpesan agar menjaga diri dan menjaga anak-anak kami kerana mungkin dia tidak akan dapat bersama kami lagi meneruskan kehidupan di dunia yang fana ini. Aku terkejut dan terkesima. Ku katakan padanya bahawa dia ada harapan lagi untuk disembuhkan. Walau bagaimanapun, ungkapannya itu membuatkan aku merasa risau dan sedih. Aku cuba beri dia dorongan dan semangat untuk bertahan melawan penyakit kanser yang ditanggungnya. Namun, dia hilang keyakinan dan sudah putus asa. Sukar dia terima kata perangsangku lagi. Apapun, dia lebih mengetahui kesihatan tubuhnya daripada aku. Usahlah abang tipu Ayang dan tipu diri abang bahawa Ayang ini masih ada harapan untuk hidup. Benarlah cakap doktor itu pada abang bahawa orang yang kena kanser ini hayatnya hanya 6 bulan sahaja. Walaupun demikian, Ayang bersyukur pada Allah SWT. Sebab bulan ini masuk bulan ke-7 Ayang bertarung nyawa. Ayang masih menangkan abang, ujarnya sayu dan selamba. Kata-katanya itu sungguh menyayat hati dan sanubariku. Macam mana dia tahu apa yang doktor katakan padaku? Di suatu awal subuh, ketika aku bawa dia ke kecemasan pada hari itu, mungkin anakku Yati yang memaklumkan kepadanya. Agaknya aku berteka-teki pada diri sendiri. Doktor memaklumkan aku bahawa paru-paru isteriku tiba-tiba berair dan perlu ditebuk untuk mengeluarkan air. Ku tanya, kenapa pula ada air? Doktor pun hairan. Lantas ku tanya, doktor, jika dia ditebuk, berapa peratus doktor jaminan untuk dia hidup? Doktor menjawab bahawa tiada jaminannya. Jika demikian, tak payahlah ditebuk, dok. Cukuplah doktor dengan 2 tebukan di leher dan di perutnya. Ujarku tegas. Seperkara lagi, Tuan Haji, jika degupan jantungnya terhenti, maukah Tuan Haji kami buat CPR atau tekan dadanya? Tanya doktor pada aku. Tidak usahlah, doktor. Kami reda dan sudah bersedia jika dia pergi menyahut seruan ilahi. Ujarku lagi. Baguslah, sebab CPR itu akan membantahkan tulang bidai-bidai saja nanti, ujar Dr. Rizwan. Waktu masuk solat Fardhu Zuhur hampir tiba, aku meminta izin isteriku ke surau hospital menunaikan solat Fardhu Zuhur. Mahathir, Nur Afilah, Yati dan Azrin menemani isteriku di wad. Selepas mendirikan solat Fardhu Zuhur, aku panjatkan doa memohon kepada Allah SWT agar menyembuhkan isteriku jika dia masih ada peluang untuk sembuh. Tapi jika Allah lebih mengasihi dan menyayanginya, iaitu hajahku daripada kami, maka kupohon agar dia jemputlah hajahku segera daripada dia terseksa menanggung derita sakitnya lebih lama lagi. Tapi dengan syarat Allah SWT masukkan dia ke syurga Firdaus. Kami bersedia dan reda sudah. Allah jemput pada bila-bila masa saja. Itulah doaku selepas mendirikan solat Fardhu Zuhur petang Sabtu 22 hari bulan Julai 2017. Beberapa minit selesai berdoa, telefonku berbunyi. Anakku Mahathir di talian. Dia meminta aku datang segera ke wad sebab ibunya lain macam sudah. Waktu itu, segera aku bingkas dan menampak ke wad perempuan katil nombor 9 mendapatkan isteriku. Dia menghadapi kesukaran untuk bernafas. Hidungnya tersumbat, kahaknya yang keras. Hospital pula tiada mesin penyedut kahak.
Cuma yang ada pencair kahak sahaja. Anakku Yati sudah cairkan, namun kahaknya tidak mahu keluar. Aku bawa anakku Mahathir segera pulang ke rumah, menaiki kereta MyV-ku untuk mengambil mesin penyedut kahak yang terlupa dibawa bersama ke hospital subuh tadi. Segera kami kembali ke hospital sebaik mengambil mesin penyedut kahak itu. Aku suruh Mahathir masuk dahulu, membawa mesin itu ke wad dan mengarah dia untuk lakukan penyedut kahak yang tidak keluar itu. Sementara itu, aku mengambil masa di luar wad untuk menenangkan nafasku yang tersemput dek melangkah laju dari keretaku di pintu wad. Kesihatan tubuh badanku juga sedikit terganggu sejak isteriku jatuh sakit mulai bulan Januari tahun lalu. Benar kata orang yang pernah menjaga ibu bapa atau isteri sakit di wad dan di rumah, lebih teruk deritanya daripada yang sakit. Badanku pun susut sedikit, tetapi aku reda demi isteriku yang kucintai. Sedang aku menarik nafas panjang di luar wad, tiba-tiba teleponku berdering. Sekali lagi, anakku Mahathir di hujung talian. "Ya, Dir, ada apa?" tanyaku. "Bapak, masuklah sini. Mamak sudah jalan sudah, Pak," ujarnya dengan nada sedikit menangis. Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati? Mengapa terlalu cepat kau pergi, tinggalkan batu nisan? Kenyataan ini begitu memilukan, ingin ku rasa turut serta. Tiada guna aku hidup begini tanpa berlayan kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati? Biarlah ku relakan kau pergi, tinggalkan derita bersamaku. Ku doakan kau bahagia di sisinya, sementara biarkan aku menangis. Tiada guna aku hidup begini tanpa berlayan kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Tiada guna aku hidup begini tanpa kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan
Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sungguh maha berkuasa. Engkau kepada hajahku. Engkau makbulkanlah doaku. Walaupun pada hakikatnya hatiku menangis kerana perginya isteri kesayanganku. Namun kerana engkau lebih menyayangi dia, maka kami reda dan bersyukur. Kerana sudah pasti engkau juga akan memasukkan kekasihku itu ke syurgamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ujarku sebelum aku menapak masuk ke dalam wad, mendapatkan jasad isteriku yang telah dikafankan kain putih oleh jururawat bertugas. Aku hanya mampu menjenguk wajah isteriku yang bibirnya kelihatan menyimpul senyum kecil. Senang hatiku melihat senyuman simpulnya itu. Selamat jalan isteriku yang tercinta. Semoga ayang ditempatkan oleh Allah SWT memasuki syurganya. Bisikku di cuping telinganya yang kufikir masih dapat mendekarkan bisikanku. Abang, 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 jom pulang. Apa yang abang sedang renungkan sejak kita mula masuk wad ini tadi? Kejut adikku mematikan lamunan dan imbauanku di katil nombor 9 itu. Katil pemantauan jururawat kepada pesakit kritikal mereka. Syukur Alhamdulillah kerana akhirnya aku berjaya menulis sedikit kisah sedih arwah isteriku Hajah pada hari ini genap 5 tahun 5 bulan dia kembali ke rahmatullah. Di tahun pertama sehingga kedua dan keempat dia pergi, aku langsung tidak berupaya menulisnya. Kerana kesedihan dan kesayuan hati pasti akan menyelubungi perasaan hatiku bila mengingati penderitaan dia yang melalui selama 7 bulan bertarung nyawa melawan kansernya sehingga mematikan ilhamku untuk meneruskannya. Cintaku, kaulah yang satu.